A-Game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as the teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam #09educators.
Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ialah Cikgu Nazariah binti Muhammad Khalid. Saya merupakan seorang guru matematik dari Sekolah Kebangsaan Oran. Saya telah mengajar selama 21 tahun dalam matematik sekolah rendah. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah P1D10. So, apakah P1D10 ini? P1 ialah pinjam 1, D10 ialah dapat 10. Jadi, P1D10 bermakna pinjam 1, dapat 10. Marilah kita berkenalan dulu apakah P1D10 ini. P1D10 ini ialah alat bantu mengajar yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menolak dengan mengumpul semula dalam bentuk lazim. Kalau biasanya murid-murid diberi nombor seperti 6 tolak 2, 3 tolak 1 ataupun 8 tolak 4, murid dapat menjawab dengan mudah kerana melibatkan nombor 1 digit dengan 1 digit. Namun apabila kita beri murid nombor yang agak besar, contohnya 4251 tolak 253. Jadi melibatkan nombor yang besar, murid dia perlu mahir menolak dengan mengumpul semula. Okey, yang kedua, P1D10 ini adalah sesuai untuk murid lemah yang sering salah meletakkan nombor pada nilai tempat yang betul. Okey, kalau kita beri nombor yang besar, kita kena pastikanlah murid ini letak nombor pada nilai tempat yang betul. Kerana kalau letak pada nilai tempat yang salah, jawapan akan menjadi salah. Okey, P1D10 juga adalah alat yang membantu murid lemah yang keliru dalam kaedah meminjam. Terutamanya apabila bahagian sub, murid perlu tolak digit atas, tolak digit yang bawah. Apabila digit bawah itu besar, digit atas kecil, murid perlu meminjam. Masalahnya apabila berlaku begini, murid lebih suka menolak digit besar, tolak nombor yang besar, tolak nombor yang kecil. Jadi berlakulah kekeliruan di situ. Seterusnya, P1D10 ini sesuai untuk murid lemah yang memerlukan alat maujud yang boleh dipegang dan dibilang. Di mana murid tahap 1 ini, kita tak boleh beri penekanan ataupun penerangan secara lisan ataupun secara chalk and talk. Okay, kita perlu beri dia alat untuk dia pegang dan dibilang. Contohnya P1D10 ini, kita menggunakan biji asam supaya murid boleh bilang. Okay. Seterusnya, objektif P1D10 ini ada 3. Yang pertama, untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan dan salah faham semasa membuat penolakan secara mengumpul semula. Seperti yang saya terangkan tadi, apabila berlaku salah faham, murid akan tolak digit besar, nombor yang besar tolak nombor yang kecil, di mana sepatutnya dia tak boleh menolak begitu. Sepatutnya digit atas tolak digit yang bawah walaupun digit atas itu adalah nombor yang kecil. Seterusnya, objektif yang kedua untuk menguasai operasi tolak nombor bulat dalam lingkungan 10,000 dengan mengumpul semula. Memandangkan alat ini dibina untuk murid tahun 3, bermakna menurut DSKP-nya dia perlulah menolak dalam lingkungan 10,000. Namun begitu boleh diubah sesuailah mengikut situasi masing-masing lah ya. Dan seterusnya adalah untuk meningkatkan minat murid dalam mata pelajaran matematik. Okay, kerana murid ni kalau dia minat dalam matematik, dia jawab betul, dia akan minat dan dia akan cuba lagi jawab sehinggalah berjaya, dan dia akan terus minat dan akhirnya membantu pencapaian murid dalam penguasaan PBD. Baik, apakah bahan yang diperlukan dalam menghasilkan P1D10 ini? Okey, bahan utama yang digunakan ialah biji asam. So, biji asam ni boleh didapati dengan mudah. Dalam rumah kita pun ada. Kalau buat asam jawa tu, bijinya jangan dibuang. Simpan biji itu untuk sebagai ABM lah ya. Dan juga biji asam ni boleh diperolehi daripada pokok asam yang terdapat di kampung kita ataupun di sekolah kita. Okey, seterusnya ialah kita perlukan kad nombor. Kad nombor ini kita print atas kertas yang berwarna. Okey, di sini saya gunakan 3 warna yang berbeza untuk soalan dan juga jawapan. Kemudianlah kita print, kita gunting dan laminate, gunting semula ya. Dan kosnya lebih kurang dalam RM3.
Bahan yang ketiga kita perlukan ialah bekas kecil. Di sini ada 4 bekas kecil di mana sesuai untuk diletakkan biji asam. Kosnya lebih kurang dalam RM3 dan mudah didapati di mana-mana sahaja kedai. Seterusnya ialah kita perlukan mounting board. Mounting board yang sesuai adalah yang bersaiz A2, dia besar dan berwarna hitam lah. Sebab hitam ni kerana dia akan menimbulkan lagi ataupun menaikkan kad nombor yang berwarna-warni itu. Seterusnya kita perlukan ribbon. Ribbon ni digunakan untuk membuat garisan pada P1D10 yang membezakan ruang antara nilai tempat, ribu, ratus, puluh dan sar. Okey, harganya dalam lebih kurang RM2 sahaja. Dan akhir sekali kita perlukan velcro. Velcro ini kita gunakan untuk melekatkan kad nombor pada mounting board. Baik, kepada siapakah sasaran ini? Sasaran P1D10 ini. Okey, saya sasarkan kepada murid kelas saya seramai 10 orang yang lemah dalam menolak dengan mengumpul semula. So, untuk menggunakan P1D10 ini, saya memberi penekanan kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama sekali, murid perlu letakkan nombor pada nilai tempat yang betul. Kalau letak nombor pada tempat yang salah, jawapan tidak akan menjadi tepat. Okey, penekanan yang kedua ialah mestilah bermula daripada sar. Okey, untuk membuat pengiraan dalam bentuk lazim mesti bermula daripada sar, tak boleh guna semula daripada ribu, ratus ataupun puluh. Mesti wajib bermula daripada sar. Dan penekanan yang ketiga ialah digit atas tolak digit yang bawah walaupun digit atas itu kecil. Okey, di sinilah berlakunya P1D10 apabila digit atas adalah nombor yang kecil. Okey, sama-samalah kita saksikan video yang saya akan tayangkan untuk memperlihatkan cara menggunakan P1D10 ini. Okey, P1D10 ini cara menggunakannya ialah murid baca dulu soalan, kemudian dia akan meletakkan nombor pada nilai tempat yang betul, ya. Okey, letakkan pada nilai tempat yang betul. Ini perlu diberi penekanannya. Kalau salah nanti jawapan akan menjadi salah. Okey, dah selesai nanti murid perlulah meletakkan biji asam ke dalam bekas yang disediakan. Okey, kita dapat perhatikan di sini murid masukkan biji asam dan dia membuat semakan juga untuk memastikan supaya bilangan biji asam yang dimasukkan adalah betul. Kemudian mestilah tolak bermula daripada sar. Okey, tegaskan kepada murid, tengok itu tak cukup, so kena pinjam 1. Pinjam 1 dapat berapa? Dapat 10. So masukkan 10 lagi biji asam ke dalam ruang sar. Okey, kemudian dia tolaklah dengan 5. So dia buanglah 5. Okey, dia buang, kemudian dia bilanglah berapa yang masih tinggal dan masukkan kad nombor yang betul pada ruang yang betul. Okey, seterusnya boleh teruskan dengan puluh pula. Okey, untuk puluh pun sama, tak cukup. So dia pinjam 1, dia akan dapat 10. Okey, masukkan 1 tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tadi. Okay, dah cukup 10, dia bolehlah buangkan biji asam yang perlu dibuang, 7. Okey, dia bilang sampai 7. Okey, kemudian dia bilanglah biji asam yang masih tinggal dan masukkan kad jawapan pada nilai tempat yang betul. Kemudian teruskan pula untuk tempat ratus. So dia bilanglah berapa yang dia perlu tolak, dia buang dan masukkan kad jawapan yang betul. Dan akhir sekali dia habiskan untuk rumah ribu. Berapa yang masih tinggal? Okey, dia ambil kad dan masukkan ke dalam nilai tempat yang betul. So siaplah jawapan yang pada soalan tadi. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah gambar aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. Kita dapat perhatikan di sini, apabila murid menggunakan alat P1D10 ini, mereka akan tekun untuk mengira, untuk memastikan jawapan itu betul.
Baik, apakah impak selepas melakukan aktiviti yang menggunakan P1D10 ini? Yang pertama sekali, murid lebih seronok untuk belajar. Okay, kerana cikgu guna alat. Kalau cikgu bawa alat, kita dapat tahu dalam kelas kita mesti berebut-rebut untuk menggunakan alat tersebut. Okay, seterusnya, mewujudkan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dan bahan, di mana murid menggunakan sepenuhnya alat P1D10. Dan yang ketiga, meningkatkan kemahiran murid dalam menolak dengan mengumpul semula. Di sini kita dapat perhatikan bahawa latihan yang murid jawab, sebelum menggunakan P1D10 ini, murid menolak tapi salah kerana dia tolak digit bawah, tolak digit atas. Kerana dia nampak digit atas tu kecil, dia tak pinjam. So dia guna digit bawah yang besar, dia tukar, dia tolak yang digit atas. So jawapan dia semua salah. Namun selepas menggunakan P1D10 ini, jawapan murid telah betul kesemuanya. Okey, ini pula adalah contoh yang kedua. Okey, di mana murid salah meletakkan nombor pada nilai tempat yang betul. Okey, jadi selepas menggunakan alat P1D10 ini, jawapan murid betul kesemuanya. Okey, seterusnya ini adalah impak yang diperolehi selepas murid menggunakan P1D10. Kita dapat lihat perbezaan skor murid sebelum menggunakan P1D10, skornya amat lemah, dan selepas menggunakan P1D10, result mereka alhamdulillah memuaskan. Okey, untuk melaksanakan P1D10 ini ada 5 langkah. Yang pertama sekali, saya telah mengenal pasti masalah dalam kelas dulu, di mana saya kesan murid mempunyai masalah dalam menolak dengan mengumpul semula. Kemudian saya teruskan memikirkan cara bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya telah merancang tindakan. Okey, apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu saya mendapatkan barang-barang yang saya sebutkan tadi dan saya laksanakan tindakan tersebut kepada murid-murid saya selama beberapa kali, dan lepas melaksanakan tindakan tersebut, saya membuat satu ujian untuk mengesan pencapaian murid. Okay. Selepas melaksanakan ujian, saya melakukan refleksi untuk memastikan ataupun untuk mengenal pasti adakah penggunaan P1D10 ini berkesan atau sebaliknya. Baik, selepas saya melakukan P1D10 ini dan saya mendapat kesan yang positif, saya berhasrat untuk alat ini dapat disebarluaskan kepada murid kelas lemah, murid PPKI, murid pemulihan khas di seluruh negeri Perlis maupun seluruh negara. Atas impak positif ataupun impak yang baik daripada murid-murid tadi, saya bercadang untuk menambah baik alat P1D10 ini secara interaktif pada masa akan datang. Semoga dengan cara ini minat murid dalam mata pelajaran matematik akan meningkat, insya-Allah. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.